Muhammad Rasulullah. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min indillahi azza wa jal, ala wahya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati Ma'hadil Wa'il Islamil Malizi IKIM FM. As-Sayyidah Al-Muhtaramah Mukhrajatul Barnamaj As-Sayyidah Muna Jasman wa Muhibbu Lughatil Quranil Karim Al-Ahibba. Yang saya hormati penerbit rancangan Datin Muna Jasman dan seterusnya sidang penggemar bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dikasihi sekalian. Baik, kita teruskan tema kita pada hari ini, masih lagi berkisar tentang Al-Kalimat Al-Mutadaddah, perkataan berlawan siri yang ke-8. Saya mulakan dengan dialog yang pertama. Kaifa yakunu fasluka? Kaifa yakunu fasluka? Kaifa kaf ya fa. Yakunu ya kaf waw nun. Fasluka fa sad lam kaf. Kaifa yakunu fasluka membawa maksud bagaimanakah keadaan kelas kamu. Dan berikutnya fasli nadhifun. Fasli nadhifun. Fasli fa sad lam ya. Nadhifun nun dha ya fa. Fasli nadhifun membawa maksud kelas saya bersih. Dan berikutnya halil hammam qadhirun au wasikhun. Halil hammam qadhirun au wasikhun. Hal ha lam. Al-hammam alif lam ha pedas, mim alif mim. Qadhirun qaf dhal ra. Au alif hamzah waw. Wasikhun waw sin kha. Halil hammam qadhirun au wasikhun membawa maksud adakah tandas itu kotor. Kedua-duanya membawa maksud kotor, iaitu qadhirun dan juga wasikhun. Dialog berikutnya la huwa nazifun. La huwa nazifun. La lam alif. Huwa ha waw. Nazifun nun dha ya fa. La huwa nazifun membawa maksud tidak, ianya bersih. Dan berikutnya ma'aksun nazif. Ma'aksu an-nazif. Ma mim alif. Aksu ain kaf sin. An-nazif alif lam nun dha ya fa. Ma'aksun nazif membawa maksud apakah perkataan berlawan bagi an-nazif. Dan berikutnya aksuhul qadhir au al-wasikh. Aksuhul qadhir au al-wasikh. Aksuhu ain kaf sin ha. Al-qadhir alif lam qaf dhal ra. Au alif hamzah waw. Wasikh al-wasikh alif lam waw
sin, kha. Aksuhul qadhir awil wasikh membawa maksud lawannya ialah kotor. Baik, saya ulang semula dialog ini daripada awal bertemakan Al-Kalimatil Mutadaddah siri yang ke-8. Kaifa yakunu fasluka? Bagaimana keadaan kelas kamu? Fasli nadhifun. Kelas saya bersih. Halil hammam qadhirun aw wasikhun? Adakah tandas kotor? La huwa nadhifun. Tidak, ianya bersih. Ma'aksun nadhif. Apakah lawan bagi perkataan bersih? Aksuhul qadhir awil wasikh. Lawannya ialah kotor. Baik, itu tips pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Dapatlah kita mempelajari berkenaan perkataan berlawan di antara bersih dan juga kotor dalam bahasa Arab. Boleh digunakan nadhif dan lawannya iaitu al-qadhir ataupun wasikh. Begitu juga di sebaliknya, dan dapatlah kita praktikkan di dalam dialog komunikasi bahasa Arab yang mudah, yang asas dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. وهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونكتفي بهذا القدر. وأخيرا نتمنى لكم الاستفادة المستمرة من برنامجنا هيا بالعربية، وإلى لقاء آخر ونستودعكم الله. واستمروا معي دكتور أزلان سيف البحارم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. Sebarang cadangan bolehlah diemailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. I'm walking with my head lowered in shame for my place. Salam semua, saya Mahal Zain. Teruskan mendengar IKIM FM pilihan utama anda. Everything on the west, when in fact our focus should be on ourselves. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah. Kebaikan dalam agama kamu ialah wara'. Riwayat Al-Hakim. لله لا لسواه أشتكي وجلي فإن لي في علاه غاية الأمل. لله لا لسواه أشتكي وجلي فإن لي في علاه غاية الأمل. وهو الذي لست أرجو غيره أبدا وليس إلا على علياه متكلي.
فإن رحمته للكون قد شملت وفيض إفضاله وفي لمنتهلي وإن ظني به لا زال يكلأني وإنه عند ظن العبد لم يزل إني اعتصمت بحبل الله أعظاما للباغي علي بحبل غير متصل إني اعتصمت بحبل الله أعظاما للباغي علي بحبل غير متصل به استعنت وبالهادي استجرت فكن لي ناظرا فكن لي ناظرا يا أجل الخلق والرسل selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini hampa. Ku bertemu sang hawa di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta, namun ada saja cobaan hidup, seakan aku hina. Tuhan berikanlah aku cinta untuk temaniku dalam sepi. Tangkap aku dalam terangmu, biarkanlah aku punya cinta. Tuhan berikanlah aku cinta, aku juga berhak bahagia. Berikan restu dan halalmu, Tuhan beri aku cinta. Bertemu sang hawa di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta, namun ada saja cobaan hidup, seakan aku hina. Tuhan berikanlah aku cinta untuk temaniku dalam sepi. Tangkap aku dalam terangmu, biarkanlah aku punya cinta.
Rancangan ini dibawakan khas pada anda oleh Kemilau Publika Sdn Bhd, hanya di Kim FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahman Islam Malaysia, Kim FM, pilihan utama anda. Seperti biasa setiap hari Khamis malam Jumaat kita bersama dalam rancangan Duniaku Buku. Pada minggu ini sepanjang bulan April masih lagi bersama dengan Kemilau Publika Sdn Bhd bagi membincangkan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Kemilau sendiri. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama dengan tetamu undangan yang akan membincangkan buku berjudul Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Fadli Ghani yang sudah bersama saya pada ketika ini di studio IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ketinggalan juga kita bersama dengan Dr. Wahyudi bin Muhammad Yatim selaku pegawai pemasaran di Kemilau Publika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah seperti biasa kita kurang lebih 30 minit ini nak bincangkan buku yang ditulis sendiri oleh Ustaz Muhammad Fadli Ghani, dan buku berjudul Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita. Mungkin pencerahan awal ini mungkin boleh Ustaz kongsikan agaknya. Penerbitan buku ini, apa yang ingin disampaikan dalam buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Safi, Ustaz Wahyudi dan juga sidang pendengar sekalian. Sebenarnya kita dalam konteks kehidupan kita hari ini, satu hakikat yang kita kena akui bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan kita ini laki-laki dan juga wanita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami jadikan kamu semua daripada laki-laki dan juga wanita. Dan dalam konteks ini sebenarnya terlalu banyak isu-isu yang diperkatakan di seluruh dunia bahawa wanita ni menjadi mangsa penindasan jantina. Orang laki-laki ni dikatakan menindas orang perempuan. Dan dalam menyelesaikan masalah ini sebenarnya dunia belum lagi menemui hari ini apakah alternatif yang boleh memberikan keadilan kepada semua jantina, laki-laki dan juga perempuan. Dan itulah yang sebenarnya berlaku dalam sejarah dunia sejak daripada zaman dulu sampai hari ini. Dan satu perkara yang sering kita abaikan ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendakkan bahawa semua manusia ni kalau boleh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Takwa ini artinya kita takut, kita taat dan kita membersihkan diri untuk kita mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu berfikir takwa tu kita boleh capai macam mana? Ada orang kata berpuasa, la'allakum tattaqun, kan? Dengan cara berpuasa, dengan cara solat dan sebagainya. Dan banyak orang terlupa salah satu daripada cara yang paling besar untuk kita bertakwa sebagai dipesan oleh Allah Ta'ala ialah i'dilu huwa aqrab lit taqwa. Berlaku adil lah. Kan adil tu sangat dekat dengan takwa. Dan apabila kita sebagai seorang laki-laki lah, laki-laki ni Allah Ta'ala jadikan kita dengan kedudukan kita ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki-laki ni ada kelebihan, ada kuasa, ada kekuatan ke atas orang perempuan. Kan? Jadi oleh kerana orang laki-laki ni ada yang jadi abang, ada jadi ayah, ada jadi bapa, bahkan ada jadi pemimpin, Perdana Menteri dan sebagainya. Maka di situlah kita melihat dalam sejarah dunia semua sekali bahawa orang laki-laki ni selalu digambarkan menindas wanita. Kan? Sedangkan kalaulah kita nak menjadi orang yang bertakwa, antara cara yang sangat mudah kita bertakwa ialah kita berlaku adil. Berlaku adil itu termasuk berlaku adil kepada wanita. Kan? Dan kita melihat dalam sejarah dunia, sejak pada zaman dahulu, orang wanita ni selalu dikaitkan sebagai hamba, hamba seks, tempat melepaskan nafsu, jadi ditindas lah. Kan?
ditindaslah. Sehingga hari ni pun itulah fenomena yang berlaku dan diperjuangkan dalam gerakan feminisme dan sebagainya kan. Dan memang terbukti dalam sejarah dunia bahawa Islam lah yang datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, lalu baginda membebaskan wanita, baik yang dijadikan hamba, baik yang isteri-isteri yang ditindas dengan ziharnya, dengan macam-macam dibuat, termasuklah memperdagangkan wanita, bunuh anak perempuan dan sebagainya. Semua tu atas sebab jantinah dia. Lalu Islam tu nak ajar kita bertakwa, cara antaranya berlaku adil pada wanita. Maka antara lain buku ni saya nak bawa sidang pendengar dan juga pembaca-pembaca supaya memahami bahawa Islam telah mengangkat darjat wanita ni sama taraf dengan orang lelaki. Bukannya wanita sebagai orang faham, orang zaman dulu faham, wanita ni separuh manusia, separuh binatang. Kan? Separuh manusia saja kita. Wanita tu sama kedudukannya dengan orang lelaki. Yang membeza kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah saya cuba gambarkan bagaimana Islam ni memberikan peranan kepada wanita sama dengan laki-laki sesuai dengan kedudukan dia untuk melengkapkan kesempurnaan hidup orang laki-laki. Okey, baik, itu asasnya dalam penerbitan buku ini nak bincangkan berkenaan dengan kemuliaan wanita, bagaimana wanita diletakkan pada tarafnya, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani yang dikongsikan dalam hadapan buku ini, wanita yang soleh itu lebih utama daripada 1000 orang lelaki yang soleh. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam penerbitan buku ini, dia sebenarnya kalau kita lihat daripada penerbitan buku ini, kesemuanya ada 5 bab dan di akhirnya ada ekstra tip berhias diri. Asasnya bagaimana penulisan ini? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dari bab ke bab, apa yang ingin Ustaz kongsikan dalam penerbitan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita menyusun bab-bab dalam buku ini dengan memulakan bahawa wanita ini pada sudut pandangan Islam. Bahawa mereka ni mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Betul. Kerana Allah Ta'ala memuliakan semua sekali anak cucu Adam tanpa mengira jantina mereka. Dan lalu persoalan-persoalan yang awal yang saya cuba kemukakan di sini ialah bagaimanakah kedudukan wanita dan juga contoh-contoh wanita yang pernah dizahirkan ke dunia ni. Ada beberapa jenis wanita. Kan, termasuklah ada wanita yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan dia mendapat kedudukan sangat mulia. Sebagaimana kita biasa dengar cerita misalnya Masitah. Ataupun Maryam. Kan? Maryam binti Imran alaihissalam. Ini antara wanita-wanita yang bertakwa, yang duduk, yang diangkat oleh Allah Ta'ala darjat mereka. Dan sampai hari ni pun, walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad, dan umat yang dulu, tapi kerana ini contoh wanita salihah. Kan? Kemudian Quran menceritakan juga kepada kita beberapa contoh wanita. Misalnya isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh. Suami mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang sangat soleh. Nabi-nabi. Kan? Tetapi mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga wanita macam tu, suami dia bagus. Kaki surau, kaki masjid. Kan, dia kaki mengumpat. Kan? Memang ada wanita tu macam tu. Betul. Suami dia alhamdulillah taat kepada Allah Ta'ala, tapi isteri sebaliknya. Kemudian Allah Ta'ala juga bercerita bahawa ada setengah wanita dalam sejarah dunia ini, suaminya sangat jahat, tapi isterinya solehah. Antaranya Asyah bin Makhzum, isteri Fir'aun. Asyah binti Makhzum, isteri Fir'aun, yang disebut dalam surah At-Tahrim. Hujung surah Tahrim tu Allah Ta'ala cerita pada kita bagaimana Asyah ni mak angkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Allah dan dia minta berlindung daripada kejahatan Fir'aun. Dan Fir'aun tu memang terkenal jahat dia ni, bukan jahat biasa-biasa. Sampai mengaku dia Tuhan. Kan? Tapi dia sendiri, dia tak mengaku suami dia Tuhan, bahkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia minta berlepas daripada kezaliman dan perbuatan-perbuatan suami dia yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ada juga perempuan yang dia solehah walaupun suami dia orang yang zalim. Dan dalam sejarah yang lain,
seperti Maryam itu ialah orang yang dilahirkan dalam suasana keluarga semua orang yang beriman, orang baik-baik. Maryam tu ayah dia Imran tu orang yang baik, mak dia Hannah orang yang baik, bapa saudara dia Nabi Zakaria orang yang baik, sepupu dia Nabi Yahya orang yang baik. Semua orang-orang yang beriman yang bagus-bagus semua, dan dia jugalah seorang yang sangat solehah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran-gambaran zaman dulu yang pernah berlaku. Dan bila kita masuk pada zaman sahabat-sahabat dan juga tabi'in, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengubah budaya masyarakat Arab daripada meminggirkan wanita, meletakkan wanita ni ke tempat yang paling rendah sekali. Bahkan kalau dapat anak perempuan tu semacam sehina-hina perasaan lah bagi dia. Dan lalu Rasulullah mengangkat wanita-wanita ini dengan menjadikan mereka tenaga-tenaga utama dalam menggerakkan perjuangan Islam. Kita dengar nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabiah yang terdiri daripada wanita-wanita yang mereka ni terlibat dalam peperangan misalnya. Terlibat dalam peperangan, terlibat membantu Rasulullah. Bahkan dalam banyak peristiwa, misalnya termasuklah perjanjian Hudaibiyah yang sangat getir itu, kan? Di mana apabila Rasulullah mengarahkan sahabat-sahabat supaya bertahlul kerana tak jadi masuk ke negeri Mekah untuk mengerjakan umrah, kan? Ketika orang lain tak dapat menyelesaikan masalah ni, tiba-tiba peranan muslimat berjaya menyelesaikan masalah ini. Dan kita lihat bila datang zaman Sayyidina Umar, kerana apa yang dididik oleh Rasulullah, maka kita lihat bagaimana ada wanita-wanita yang memainkan peranan menegur Sayyidina Umar. Misalnya kes mahar, ada perempuan tegur Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar mengaku Umar salah, wanita ni betul. Dan itulah, sampai peranan wanita tu bukan hanya untuk anak-anak di rumah, bukan hanya untuk suami, tapi boleh menegur khalifah. Itu sampai sekali, maknanya nilai wanita tu sudah diangkat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dulu wanita ni di rumah pun orang tak dengar suara dia, orang tak peduli, di rumah pun orang tak peduli. Sekarang suara dia sudah kedengaran di maknanya kalau hari ni di parlimen lah, kita kata tak, mana dia boleh tegur kerajaan. Lalu di situlah kita memperkenalkan bagaimana Islam ni sebenarnya membawa wanita ni dalam semua aspek kehidupan kita. Wanita ni ada peranan yang dia boleh memberi sumbangan. Kemudian dalam bab yang kedua, kita membincangkan tentang anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan sebenarnya sama dengan anak laki-laki. Tapi dalam tanggapan masyarakat, khususnya masyarakat Arab Jahiliah, sebagai masyarakat yang pertama sekali mendengar ayat Quran. Mereka ni, anak perempuan tu dianggap hina, bahkan mereka membunuh. Allah Ta'ala sebut kan, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang mati dibunuh itu ditanyakan tentang dosa apakah sehingga mereka dibunuh. Begitu sekali. Baik, untuk kisah itu kita akan lanjutkan selepas ini. Abang, kita nak istirahat seketika. InsyaAllah kita akan kongsikan seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Dapatkan buku terbaru di pasaran, Membongkar Rahsia di Sebalik Rampasan Kuasa Mesir, terbitan Kemilau Publika Sendirian Berhad. Buku yang menjawab pelbagai persoalan krisis di Mesir. Apa peranan Amerika, Israel dan Arab Saudi dalam rampasan kuasa Mesir? Siapa yang untung? Siapakah sebenarnya General Abdul Fattah As-Sisi? Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dapatkan di kedai buku berhampiran anda. Layari www.kemilau.net.my. Kemilau Publika Sendirian Berhad, mendekatkan anda padanya. Terima
kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Malam ini bertemankan saya Syafiq Zulkifli dalam rancangan Dunia Buku. Masih lagi bersama membincangkan buku yang terbitkan oleh Kemilau Publika Sendirian Berhad bersama dengan Ustaz Fazli Ghani. Baik Ustaz, kita bila berbicara persoalan tentang penerbitan buku Hormatilah Wanita, takutlah kepada Allah, hormatilah wanita. Apa sebenarnya Ustaz nak gambarkan khusus dalam membincangkan persoalan-persoalan wanita ini kan? Ustaz ada nyatakan tentang dalam bab yang keempat, muamalah wanita dalam kehidupan. Apa agaknya kaitan wanita ini dalam kehidupan kita ni? Ada muamalah, mungkin Ustaz bagaimana? Baik, dia begini, dalam kehidupan hari inilah kita terpaksa akui bahawa masyarakat hari ini bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. Kan? Bahkan dikatakan di Selangor ni, kalau tak silap saya, dah 91 dah. Jumlah nisbah satu dah satu jumlah yang sangat besar, perbezaan dia. Artinya dalam konteks ini memang kita tak boleh nafikan wanita tu akan punya peranan yang besar, bukan saja di rumah tangga, tapi dalam urusan masyarakat hingga urusan negara. Kan? Mesti dia terlibat. Maka wanita, kita letakkan bahawa seorang wanita, kita tidak, Islam bukan hanya nak perapkan dia di rumah, di dapur. Kan? Kerana itulah Islam mewajibkan menuntut ilmu ni bukan orang lelaki saja. Perempuan juga diwajibkan berilmu. Kan? Dan kita kenal bahawa di kalangan sahabat-sahabat ada ulama-ulama di kalangan wanita, di kalangan muslimat, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Ni ulama di kalangan sahabat, orang yang berilmu. Kemudian ilmu tu nak pergi ke mana? Artinya untuk contribute dalam masyarakat. Kan? Dialah yang akan mengajar sebagai muallimah, sebagai guru-guru, bukan sahaja mendidik anak-anak. Kemudian wanita dalam konteks kita hari ini, mereka terlibat dengan bisnes, dengan perniagaan. Dan sekarang ni memang ada peniaga-peniaga wanita. Ramai. Kelab bisnes wanita ni. Bukan MLM saja. Kan? Dia berniaga. Jadi semua aktiviti dia, sehinggalah dia terlibat dengan politik, terlibat kegiatan kejiranan, kan? Grup marhaban, grup baca Yasin, itu kejiranan kan? Nanti bila terlibat dengan politik, dah hari ni memang dah ada pemimpin wanita tu dah jadi pemimpin presiden parti ada. Dah jadi menteri pun ada, kan? Setakat jadi esko wakil rakyat tu dah biasa sekarang. Artinya semua dalam proses muamalat ini memang tak boleh nafi wanita ada peranan, dan Islam telah meletakkan peraturan-peraturan syarak untuk mereka. Islam tak sekat, tapi mesti bergerak mengikut landasan syarak. Semua pergerakan, kalau nak bisnes, ada aturan-aturan dia. Kita nak keluar rumah macam mana, kedudukan suami di rumah, adakah boleh tinggal begitu saja, atau mesti diizin oleh suami, sehinggalah katalah nak jadi calon lah dalam pilihan raya, kan? Adakah boleh begitu saja? Kan? Kalau parti calonkan kita boleh bertanding saja, mesti ada izin suami. Hubungan dengan mahram macam mana, kan? Bahkan sekarang ni saya tengok wanita-wanita sudah terlibat dalam bisnes-bisnes yang multinational, kan? Ada terlibat dengan travel agency, ada yang bawa orang pergi ke Mekah, yang pergi melancong dan sebagainya, kan? Jadi kita meninggalkan rumah kita. Dulu kita belajar fiqh, seorang perempuan tu nak tinggal rumah untuk pergi umrah, pergi haji, mahram tu syarat, kan? Sekarang ni wanita tu tinggal rumah bisnes, pergi sekejap Hong Kong, sekejap London, sekejap sana. Jadi persoalan-persoalan ni memang banyak banyak persoalan yang mesti dipatuhi hukum-hukum syarak. Sebab itulah saya letakkan satu bab yang berkait dengan muamalah ini, dan suatu urusan hidup yang sangat luas untuk kita. Yang poin yang penting tu adalah semua urusan tu selagi mana dia mematuhi hukum syarak, Islam tidak menghalang. Itulah keluasan Islam buka untuk kita. Baik Ustaz, dalam bab yang sama juga tentang muamalah ini, mungkin perkara ini Ustaz sentuh dalam perbincangan wanita berkejaya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi. Hakikatnya hari ini pun ramai wanita berkejaya, dan mungkin Ustaz sebagai panduan juga dalam membincangkan bab ini, agaknya bagaimana konsep wanita berkejaya pada zaman Nabi itu sendiri. Baik. Bila kita bercakap tentang wanita yang berkerjaya, kita sedar bahawa antara wanita yang paling terkenal berkerjaya zaman Nabi ni adalah isteri Nabi sendiri, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia seorang korporat
businesswoman lah, Ya. kan, yang terlibat dengan perniagaan dan sebagainya. Dan dia bukan biasa-biasa, memang seorang ahli perniagaan yang terkenal di negeri Mekah, dan tak terhalang urusan kerjaya dia dengan sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa dari segi agama Islam, untuk seorang perempuan itu berkerjaya memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma apa yang mesti dia ambil berat ialah, pertama, kedudukan suami dia di rumah. Jangan sampai berkerjaya terabai rumah tangga. Kerana rumah tangga tu memang tanggungjawab seorang isteri, seorang ibu. Betul. Kan? Tanggungjawab sebenar cari makan, cari harta ni tanggungjawab suami. Kan? Tapi bukanlah makna kita menghalang. Maka di situ bila dia nak keluar, satu, masalah rumah tangga. Yang kedua, aurat. Pergaulan bebas. Bila kita terlibat dengan bisnes dan sebagainya tu, bergaul lelaki, perempuan dan sebagainya. Sebab tu ada timbul masalah mahram dalam ni kan. Jadi ada setengah orang tu dia terlibat dalam kerjaya. Mungkin dia dah maju dalam kerjaya dia. Jadi saya jumpa ada satu orang perempuan muslimat ni, dia tak bagi suami dia kerja. Kerja suami dia, driver dia je. Kan? Dia kata pasal apa? Pasal supaya masalah mahram tak timbul. Suami dia pun tak jealous dengan dia, kan? Kan tinggal rumah kan. Kalau suami jadi Mr. Mama kat rumah kan. Sedangkan dia sendiri pergi ke mana-mana, mungkin boleh menimbulkan syak, ragu di hati suami. Ke mana isteri aku, dengan siapa dia pergi makan hari ni. Kalau kita suami pun kita jealous. Kan? Jadi dia kata suami dia tak payah kerja, dia harta cukup, pendapatan cukup. Ikut jadi PA dia lah. Kan? Driver kereta dia, ikut ke mana-mana pergi, jadi selesai masalah tu. Jadi tinggal lagi jaga aurat, kan, jaga pergaulan. Jadi itulah, daripada zaman Rasulullah pun masalah bekerja ni tidak dihalang selagi mana dapat menjaga beberapa perkara itulah. Yang pertama aurat, yang kedua dari segi hubungan laki-laki perempuan, kan. Kemudian komunikasi, kerana komunikasi ni, kita berkomunikasi wanita ni, nanti mata tu dari mata turun ke hati, orang kata kan. Jadi perempuan tu kena jaga benda tu. Kan? Termasuk jugalah menjaga pandangan, kerana Islam tu menetapkan, memerintahkan orang perempuan supaya menjaga pandangan dia. Bukan orang lelaki je terliur tengok perempuan. Kadang-kadang orang perempuan terliur juga tengok lelaki kan. Maka itulah antara garis-garis yang ditetapkan oleh Rasulullah, supaya kita ni dalam berkerjaya jangan sampai hal-hal ni dicerobohi. Maka kalau kita jaga yang tu, tafadhal, silalah. Nak bekerja, nak cari makan, sila. Tak ada masalah. Baik, itu yang dapat dibincangkan bersama dalam penerbitan buku Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita. Nanti kita nak kongsikan lagi. Untuk waktu ini kita nak istirahat seketika. Jumpa lagi seketika nanti. Telah terbit Mencintai Isteri Jangan Separuh Hati, sebuah buku yang membantu para suami mencintai isteri pada jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini juga syarat dengan bimbingan kepada suami mengenai perkahwinan yang dibina agar berkekalan hingga ke syurga. Antara isi-isi menarik buku seperti Rasulullah juga meringankan beban kerja isteri, di mana hendak mencari lelaki sejati, lelaki juga perlu berhias, lelaki dan poligami, pendapatan isteri hak siapa. Dapatkan di kedai buku berhampiran anda. Layari www.kemilau.net.my. Kemilau Publikas Berhad mendekatkan anda padanya. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih lagi bersama dalam rancangan Dunia Buku. Pada malam ini kita bicara sebuah buku berjudul Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita, bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Fadli Ghani. Dan untuk waktu ini kita nak bersama dengan pegawai pemasarannya, saudara Muhammad Wahyudi Muhammad Yatim. Kita nak kongsikan seketika, selain pada penerbitan Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita, apa agaknya yang terbaru daripada Kemilau Publikas ni. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq Zulkifli atas ruang dan ruang udara IKIM FM kepada kami, Kemilau Publika, pada malam ini. Para pendengar yang kami muliakan, bagi mendapatkan buku Hormatilah Wanita, Takutlah Kepada Allah ini, para pendengar boleh dapatkan di
mana-mana rangkaian buku utama seperti MPH, Popular, Syarikat Muda Osman, Hasani, Galeri Buku Syabab, Badan Cemerlang, Bu ETC dan macam-macam, banyak lagi lah kedai-kedai buku yang ada berhampiran para pendengar IKIM FM pada malam ini. Sangat sesuai buku ini ada di tangan puan-puan, khususnya para wanita. Sebenarnya pun para suami wajar memiliki buku ini sebagai hadiah dan rujukan bersama di rumah. Baik, perkara menarik lagi, Kemilau Publika ada menerbitkan buku-buku baru, antaranya Jumaat Bersama Tok Guru 2 karya Dr. Anwan Sain, buku terbaru beliau, Kias Pesan Murabi Agung Saudara Saiful Amri, Hijab Zero Alasan Dr. Nur Kamimi. Dan buku-buku baru ini para pendengar boleh dapatkan juga di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015 ini yang akan berlangsung 24 April hingga 3 Mei di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Dan Kemilau Publika membuka bus di Dewan Mawar. Boleh temui kami di M09 dan M10. Selain itu, para pendengar juga boleh dapatkan buku Kemilau secara online di website Kemilau, www.kemilaupublica.net.my. Dan kami juga menerima voucher buku untuk para mahasiswa-mahasiswi pelajar IPT ketika Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur nanti. Dan seperkara lagi, paling menarik, ingin Kemilau Publika war-warkan, buku Jumaat Bersama Tok Guru 2 akan dilancarkan sewaktu Pesta Buku nanti, iaitu jangka pada 2 Mei 2015 ini, hari Sabtu, di Bilik Kuala Lumpur PWTC. Okey, itu program-program terbaru khususnya sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Perkara lain mungkin ada aktiviti di lapangan ke? Di lapangan, buku-buku Kemilau juga boleh para pendengar, terutama mahasiswa-mahasiswi IPT, boleh temui di gerai-gerai yang dibuka sewaktu Pesta Buku sempena voucher buku ini. Okey, baik. Kita nak beralih seketika kepada yang bahagia Ustaz. Ustaz, bila kita dah panjang tadi cerita tentang buku Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita, bagaimana Ustaz melihat sasarannya dalam penerbitan buku ini? Mungkin seperti mana yang tadi Ustaz menyatakan dan Wahyudi pun dah nyatakan, ini sesuai untuk tak kira lelaki ke perempuan kan. Jadi fokus Ustaz, bagaimana Ustaz rasa buku ini dapat manfaat kepada rakan-rakan pendengar, dan juga bagaimana khusus hari ini wanita-wanita dapat memberikan satu inspirasi dalam memahami perkara-perkara asas kehidupan wanita ini? Dia sebenarnya begini, bila kita bercakap tentang wanita, oleh kerana Allah Ta'ala telah memberikan tanggungjawab wanita ni pada laki-laki. Walaupun pada asasnya buku Hormatilah Wanita ni macam fiqh wanita. Tapi sebenarnya hormati wanita tu tuju pada orang lelaki. Kan? Supaya orang lelaki tu menghargai orang perempuan. Maka walaupun sasaran kita wanita-wanita, kadang-kadang orang dah berumur, tak sempat belajar dulu, nak tengok balik asas kan. Anak-anak juga boleh, orang-orang muda, ibu-ibu yang baru bersalin, termasuklah wanita-wanita yang baru berkahwin, banyak hal-hal yang berkait dengan kedudukan mereka di sudut pandangan agama mungkin perlu di review semula. Maka untuk golongan wanita, semua sekali wanita sesuai untuk memiliki buku ini, kerana selain daripada apa yang saya bincangkan tadi dari sudut muamalat, dari sudut berkerjaya dan sebagainya, antara yang kita sentuh juga dalam buku ini ialah berkait dengan fiqh wanita. Termasuklah masalah bersuci, masalah ibadat-ibadat, masalah hubungan suami isteri, masalah wanita meninggalkan rumah kerana mengerjakan haji dan sebagainya. Semua hal yang berkait dengan fiqh wanita tu ada kita bincangkan secara mudah kan. Dan saya sengaja bila siapkan tulis buku ini, saya minta sahabat saya Ustaz Said Kadir Al-Jufri, Al-Fadhil Ustaz Said Kadir, yang selalu juga muncul di Radio IKIM ni kan, supaya dia membuat semakan nanti apa yang saya bincangkan di sini disesuaikan dengan suasana masyarakat kita kan. Mungkin ada perbincangan-perbincangan tu mungkin tak sesuai, sebab saya nak sasarannya nanti semua lapisan wanita dapat bukan saja memiliki, membaca dan memahami, supaya dia boleh praktis bagaimana sebenar kita sebagai seorang muslimah dapat
melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, orang lelaki. Kita orang lelaki baik sebagai ayah, sebagai abang, sebagai suami, tanggungjawab pada kita ialah supaya mendidik. Kalau kita suami, didik isteri. Kalau bapa, didik anak, kan? Kalau kita sebagai pemimpin sekalipun, kan, pemimpin jadi pemimpin, pengurus surau, tok imam dan sebagainya, bahawa wanita-wanita ni bawah tanggungjawab kita. Maka bagaimana kita nak didik isteri, nak didik anak, didik adik kita, didik anak karya kita, walau kita sendiri tak reti, tak tahu, kan? Maka di situ juga suami-suami ataupun orang lelaki, dia juga kena mengambil peranan ini untuk mereka juga memahami. Kerana itulah ada satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, ajarlah pada anak laki-laki kamu surah An-Nisa, surah Al-Imran, dan ajarlah pada anak perempuan surah An-Nur. Hadis tu sebenarnya tuju pada orang laki-laki. Ajarlah pada anak-anak perempuan surah An-Nur. Kerana dalam surah An-Nur tu banyak sekali hal-hal berkait dengan fiqh wanita. Kan? Artinya kita orang laki-laki tu bukan kata ni fiqh wanita, ni urusan hal berkait wanita, kita terlepas tak. Kerana bila Allah Ta'ala letak orang laki-laki tu berkuasa atas orang perempuan, maka dengan sendirinya apa sahaja keperluan, kepentingan perempuan, wajib bahawa orang lelaki dia kena tahu sama. Wallahualam. Okey, baik, itu yang dapat kita kongsikan bersama dalam rancangan Dunia Buku pada malam ini. Dan sebagai khulasah Ustaz, mungkin dalam masa seminit dua ini, khulasah kita dalam perbincangan tajuk buku Takutlah Kepada Allah, Hormatilah Wanita yang terbitkan oleh Kemilau Publika ini. Silakan Ustaz. Ya, sebagai rumusan kepada perbincangan kita, bahawa wanita ni adalah satu daripada institusi yang penting dalam kehidupan kita, baik dalam rumah, di luar rumah, sehinggalah kepada pemerintahan, kerajaan. Kedudukan wanita itu sangat penting. Maka Islam tidak menghadkan wanita tu dalam ruang yang sempit, tapi Islam membukakan kebebasan supaya wanita tu boleh berperanan di semua tempat, tetapi Islam menggariskan peraturan-peraturan. Sebagaimana orang lelaki juga ada peraturan, orang perempuan juga ada peraturan. Maka saya cuba merumuskan secara ringkas dan mudah apakah sebenarnya kedudukan wanita, peranan-peranan mereka, gerak kerja mereka, supaya sentiasa semuanya berada pada landasan yang ditetapkan oleh syarak. Dan dalam konteks inilah kita meletakkan satu tajuk yang sangat, saya kira, tajam lah, bermula dari takut kepada Allah. Supaya semua orang nanti kena takut kepada Allah, berlaku adil pada semua orang termasuk wanita. Jangan kita zalimi wanita, jangan kita tindas dia, jangan sebab kerana kelemahan dia, kerana kekurangan dia, lalu kita mengambil kesempatan-kesempatan. Maka persoalan hormatilah wanita itulah sebahagian daripada makna ittaqullah. Allah. Okey, baik, itu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya yang bahagia, Ustaz Fadli Ghani dan juga saudara Wahyudi Muhammad Yatim, yang sudi bersama. Diterbitkan buku ini oleh Kemilau Publika yang Berhad. Boleh layari www.kemilau.net.my. Okey, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop Neraka, sebuah buku motivasi teladan kisah orang-orang baik yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Justru meraih syurga bermakna stop neraka. Hayati nukilan ini. Kutiplah iktibar daripada kisah para ahli syurga di sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk stop neraka dan terpilih sebagai ahli syurga. Dapatkan segera di pasaran terbitan Kemilau Publika Sendirian Berhad. Untuk maklumat lanjut, hubungi Kemilau Publika Sendirian Berhad di talian 03 6038 8314 atau layari www.kemilau.net.my. Jangan pilih tempat atau orang untuk anda berikan senyuman. Senyum itu kan satu sedekah. Menurut kajian, senyum dan ketawa merupakan satu senaman berbentuk jogging dalaman di mana dapat merangsang seluruh tubuh dan mampu memberi manfaat berguna kepada sistem saraf otak dan hormon. Senyum bukan perlukan modal. Cubalah senyum dengan ikhlas. Betapa indahnya senyuman anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda.
Rancangan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Kemilau Publika Sendirian Berhad, hanya di IKIM FM. Pada suatu hari, seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Abang, susu kambing Tok Ali lah. Abang tahu, dah lebih 6 tahun di pasaran. Susu kambing Tok Ali adalah keluaran Muslim dari kilangnya sendiri, mendapat pengesahan halal JAKIM dan pensijalan mesti dari KKM, sesuai untuk ibu mengandung dan seisi keluarga. Sedap sangat, lemak berkrim, tak hamis. Nenek dan atuk pun suka. Memang, jimat berkualiti dan sedap. Ejen susu kambing Tok Ali diperlukan. Hubungi 019-229-3025, 019-229-3025 atau website www.csm2u.com.my. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. IKIM FM, pilihan utama anda. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, namun permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, selatan, timur dan juga barat. Al-Quds merupakan kiblat pertama umat Islam, bumi tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi arena jihad di jalan Allah. Ini Al-Quds telah dicaplok Zionis rahmatullah alaihim dan telah diyahudikan terang-terangan, dibantai dan diusir. Bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Detik bahaya
menyerukan jiwa muslim sejati tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati, sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi, sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi, panggilan suci bebaskan negeri Palestina, Palestina. Carta IKIM FM kini kembali dengan musim baru tahun 2015. Kini dikenali dengan nama Carta Nasyid IKIM FM. Bersiaran setiap Sabtu 10.15 minit pagi dan ulangan setiap Ahad 10.15 minit malam. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Dalam pertemuan kita untuk inspirasi edisi hari Khamis sampai setakat dalam pertemuan kita untuk 4 jam ke udara bersama saya DJ Irwan Juari. Semoga anda telah pun terhibur juga mendapat manfaat daripada apa yang telah pun kami sajikan sepanjang 4 jam ke udara. Nantikan bersama kami sebentar lagi akan ditemani bersama dengan Faiz Haji Osman untuk ekspresi, dan seperti biasa juga untuk rancangan Maulid di IKIM FM akan kembali menemui anda bersama Ustaz Muhammad Rijal dan juga akan dibicarakan mengenai topik yang menarik. Nantikan sebentar lagi di IKIM FM pilihan utama anda. Terus setia bersama kami. Kita akhiri dengarkan daripada Rakib Majid kembali. Assalamualaikum. Ku tersasar, teralpa di dalam sedar, nyaris tenggelam diriku di arus mimpi yang palsu.